Malam tu, Anfield bersedia untuk meraihkan satu gol penalti dan di depan bola itu berdiri seorang legenda, Muhammad Salah. Semua orang tahu apa akan berlaku. Ini bukan kali pertama, ini bukan tekanan untuk dia, ini rutin gol. Tetapi apa yang berlaku selepas itu bukan saja mengejutkan stadium, ia hampir mengubah keseluruhan cerita musim Liverpool, kerana daripada satu kesilapan lahirlah satu kebangkitan. Dan kalau kau tengok sampai habis, kau akan faham satu perkara, kenapa malam ini mungkin titik perubahan sebenar Liverpool musim ini. Beberapa minggu sebelum ini, Liverpool bukan Liverpool yang kita kenal. Permainan mereka perlahan, serangan tumpul dan paling ketara, hilang identiti. Tekanan mula memuncak ke atas Arne Slot, penyokong mula hilang sabar. Ada yang keluar awal dari stadium, ada yang bu selepas perlawanan, dan untuk kelab seperti Liverpool, itu adalah amaran besar. Dalam Champions League, tak ada ruang untuk kesilapan. Dan ketika menentang Galatasaray, Liverpool masuk dengan satu beban. Mereka ketinggalan 1-0 secara agregat. Mereka bukan sekadar perlu menang, mereka perlu bangkit. Dan untuk pertama kali dalam beberapa minggu, Liverpool bermain dengan cara yang berbeza, lebih laju, lebih agresif, lebih lapar. Dan pada minit ke-25, stadium akhirnya meletup. Dominic Szoboszlai dengan satu penyudah tenang menyamakan agregat. Gol itu bukan sekadar gol, itu adalah signal bahawa Liverpool akhirnya hidup semula. Dan selepas itu, Anfield berubah. Bunyi semakin kuat, setiap sentuhan disorak, setiap serangan disokong, dan tanpa kehadiran penyokong Galatasaray, stadium itu menjadi sepenuhnya milik Liverpool. Dan dalam suasana itu, Liverpool mula menguasai permainan. Peluang demi peluang dicipta, tekanan demi tekanan diberikan. Tapi di sinilah cerita sebenar bermula. Penalti, peluang untuk mengawal sepenuhnya perlawanan, dan di depan bola itu, Salah, seorang pemain yang hampir tidak pernah gagal. Dia juga menjaringkan 10 gol penalti berturut-turut. Ini sepatutnya mudah, tapi sepakan itu terlalu perlahan ke tengah, dan dalam sekelip mata, ungguran cakir menyelamatkan sunyi. Seluruh Anfield terdiam, bukan kerana kecewa semata-mata, tapi kerana mereka tidak percaya. Dan pada saat itu, satu naratif lama kembali. Salah dah menurun. Dia bukan lagi pemain yang sama. Sepanjang musim ini, itu adalah perbualan yang makin kuat. Statistiknya menurun, impaknya tidak konsisten, dan buat pertama kali masa depannya Liverpool dipersoalkan. Kontrak besar yang ditandatanganinya mula dipandang sebagai risiko. Malah hubungannya dengan Arne Slot juga pernah retak. Dia pernah meluahkan rasa tidak puas hati, mengatakan dia dijadikan kambing hitam. Dan jika malam itu berakhir dengan buruk, penalti itu akan menjadi simbol kejatuhan seorang legenda. Tapi di sebalik semua itu, ada satu perkara penting yang ramai terlepas pandang. Taktikal. Slot membuat satu perubahan besar, dan dia tidak lagi meletakkan Salah statik di sayap. Sebaliknya, Salah bergerak lebih ke tengah, lebih dekat dengan gol, dan bersama dengan Hugo Ekitike, mereka membentuk apa yang dipanggil sebagai split strikers. Salah ke dalam, Ekitike ke kiri, dan di belakang mereka Florian Wirtz bergerak bebas. Hasilnya, pertahanan Galatasaray keliru, tak tahu siapa yang perlu dijaga, tak tahu ruang mana perlu ditutup. Dan disitulah Liverpool mula menemui rentak mereka semula. Masuk separuh masa kedua, Liverpool tahu satu perkara, 1-0 tidak cukup. Dan kali ini mereka tidak mensia-siakan peluang. Salah kembali ke padang dengan sesuatu yang berbeza, lebih fokus, lebih agresif, dan lebih berbahaya. Pertama, datang assist, hantaran tepat kepada Ekitike. Gol. Kemudian Salah terus membuat ancaman. Sepakan derasnya mencipta peluang yang disempurnakan oleh Ryan Gravenberch. Dan kemudian datang detik yang semua tunggu. Salah terima bola cut inside, kaki kiri,
curl dan gol vintage Salah, seolah-olah penalti yang gagal itu tidak pernah berlaku. Malam itu Salah bukan sekadar menjaringkan gol, dia mencipta sejarah 50 gol dalam Champions League. Pemain Afrika pertama melakukannya. Tapi lebih penting daripada itu, dia menghantar satu mesej, aku belum habis. Dan mungkin itu adalah mesej kepada semua penyokong, pengkritik dan mungkin dirinya sendiri. Jika kita lihat angka 32 percubaan, 16 tetap sasaran, XG hampir 5. Ini bukan sekadar kemenangan, ini dominasi. Foreign World sahaja mencipta 8 peluang. Liverpool akhirnya bermain seperti pasukan elit dan untuk pertama kali musim ini mereka nampak lengkap. Tapi sekarang datang ujian sebenar. Paris Saint-Germain juara bertahan dengan serangan yang boleh menghukum dalam sekelip mata. Ini bukan Galatasaray, ini level yang berbeza. Dan jika Liverpool melakukan kesilapan yang sama, mereka akan dihukum. Dan inilah perkara paling penting dalam video ini. Liverpool bangkit malam ini. Salah cemerlang, taktikal menjadi, atmosfera membantu. Tapi semuanya bermula dari satu perkara, kegagalan. Penalti yang gagal itu bukan kelemahan, ia adalah titik perubahan, kerana dari situlah datang reaksi, datang karakter, datang kebangkitan. Jadi sekarang persoalannya, adakah ini kebangkitan sebenar Liverpool atau hanya satu malam yang sempurna? Dan yang lebih penting, adakah Mohamed Salah masih pemain yang boleh membawa mereka ke final? Atau kita sedang melihat bab terakhir seorang legenda? Sebelum akhiri video ini, saya ada satu soalan untuk anda. Liverpool boleh kalahkan Paris Saint-Germain atau tidak? Dan Salah, adakah dia masih lagi world class? Tolong komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini. Kita jumpa dalam video seterusnya. You will never walk alone.